Fika. Saya Nur Zahira. Saya Nur Safia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Aisyah binti Hashim. Hari ini, saya dan kumpulan saya akan membincangkan topik mengenai ajaran Confucianisme dan Taoisme. Jadi, topik yang pertama ialah tentang pengenalan ajaran Confucianisme. Pengenalan tentang ajaran Confucianisme. Yang pertama ialah aliran Confucianisme ini merupakan aliran besar yang menjadi kepercayaan masyarakat Cina. Pada asalnya, Confucianisme ini merupakan aliran bukan agama secara mutlak, tetapi ianya merupakan aliran falsafah. Sistem pemikiran ini diasaskan oleh Kung Fu, iaitu tokoh peradaban Cina. Ianya bertujuan untuk meningkatkan moral dan menjaga etika akhlak manusia. Ajaran Confucius ni terkandung dalam buku-buku iaitu 5 klasik dan 4 buku. Selepas kematian Kung Fu, terdapat kumpulan yang membuat pemujaan terhadap beliau dan muncul upacara ritual keagamaan serta perayaan. Antara negara yang mempunyai penganut Confucianisme pada hari ini antaranya ialah negara Malaysia, negara kita, Singapura, China, Korea Selatan dan Korea Utara, Vietnam, Hong Kong, Taiwan dan lain-lain. Pengasas bagi ajaran tersebut ialah Kung Fu atau Kung Fu. Beliau lahir di kampung Chengping, daerah Luci pada tahun 551 Masihi. Beliau juga berasal dari keturunan bangsawan tradisional. Namun, beliau menjadi miskin akibat perang dan huru-hara. Beliau memilih jalan hidup sendiri untuk menimba ilmu akibat kemiskinan. Sewaktu usia beliau 15 tahun, beliau telah mempelajari pelbagai jenis ilmu pelajaran seperti muzik, sastera, adat-adat dalam Cina, kepimpinan dan ilmu tata cara ketika dalam kehidupan. Sewaktu umur beliau 20 tahun, beliau sudah menjadi guru dan telah menyebarkan ilmu baru ketika umur beliau 32 tahun. Memenuhi usia emasnya dengan mengarang sejarah peradaban negara, membukukan prinsip muzik, membuat sajak, membentuk sistem kesenian, upacara, perayaan dan etika. Seterusnya, prinsip Confucianisme. Prinsip ini terdapat 8 nilai akhlak utama, iaitu yang pertama ialah Ren, iaitu peri kemanusiaan pada sifat manusia dan kebajikan dianggap satu teori yang paling penting dalam falsafah Confucianisme. Nilai yang kedua ialah Shu, iaitu keprihatinan melibatkan hubungan seseorang individu dengan orang lain dalam aspek negatif. Yang ketiga ialah Chung, iaitu kesedaran tentang orang lain dengan diri sendiri. Yang keempat ialah Li, iaitu prinsip hormat seseorang individu menunjukkan sikap hormat kepada yang lebih tua. Seterusnya, yang kelima ialah Yi. Ia bermaksud keadilan dan kebenaran, dasar kebajikan manusia, membezakan antara yang benar atau yang salah. Nilai akhlak yang keenam ialah Ming, adalah kecekalan berusaha menjadi terbaik tanpa lihat hasilnya dan tidak gentar sekiranya dalam kebenaran. Yang ketujuh ialah Xiao, mengasihi dan menghormati orang tua dan orang tua mengasihi anak-anak mereka. Mereka tidak akan menekankan nilai sebuah keluarga. Prinsip yang terakhir ialah Z, menunjukkan kesetiaan dan bersikap jujur, bantu mendapatkan kekaguman, kepercayaan dan keyakinan orang lain. Seterusnya ialah 5 hubungan sosial yang dikenali sebagai Wulun, iaitu Juncheng, Fuqi, Fuzi, Xiongli dan Pengyu. Dalam ajaran Confucianisme, teori 5 hubungan dianggap asas atau panduan kepada sesuatu perhubungan yang akan membawa kepada kebahagiaan keluarga dan seterusnya menyumbang kepada kestabilan dan keharmonian sesebuah negara. Yang pertama, Juncheng, hubungan raja dan pembesar atau kerajaan dan rakyat. Yang kedua ialah Fuqi, hubungan antara suami dan isteri atau ibu dan bapa. Yang ketiga ialah Fuzi, hubungan antara bapa dan anak atau ibu dan anak-anak. Yang keempat, Xiongli, hubungan antara orang tua dan orang muda.
Akhir sekali yang kelima ialah Peng Yu, hubungan antara kawan dan kawan. Okey, seterusnya ialah sama ada Confucianisme ni sebuah agama atau tidak. Jawapannya, Confucianisme ni bukanlah satu agama kerana mereka tidak menekankan tentang struktur agama dan juga hukuman. Menurut pendukung Confucianisme ni, maklumat agama adalah untuk menerapkan dan membentuk nilai moral seseorang dalam diri. Confucianisme ni juga tidak membincangkan soal akhirat, kerohanian dan tidak mempunyai institusi keagamaan bersistem, dan mereka juga tidak mempunyai tempat ibadah khusus, dan ajaran mereka mempunyai kaitan dengan kehidupan roh ataupun lebih mudah difahami berasal daripada kepercayaan tradisional yang muncul sebelumnya. Dan percaya terhadap penglibatan roh nenek moyang dalam kehidupan seharian, ataupun untuk lebih mudah difahami, percaya mengenai adanya kuasa langit atau iaitu Tian dan Xin. Seterusnya, unsur-unsur agama dalam Konfusianisme. Unsur-unsur agama wujud dalam Konfusianisme selepas berkurun abad kematian Konfutsius itu sendiri. Pada waktu Kong, ia lebih kepada satu aliran akhlak. Ditandai dengan kemunculan upacara penyembahan terhadap Konfutsius, khususnya dalam sambutan hari lahir Kong. Kong dianggap sebagai Nabi pertama dan Mang iaitu Mencius sebagai Nabi kedua. Pengenalan bagi ajaran Taoism merupakan ajaran falsafah yang mengenai moral dan hubungan antara manusia dengan alam persekitaran. Taoism dikenali sebagai Daoism. Ajaran Daoism ini banyak mempengaruhi kehidupan dalam kalangan masyarakat Cina. Daoism berasal dari negara Cina dan tertumpu kepada konsep Dao. Daoism juga dikenali sebagai jalan kerana dalam bahasa Cina, Dao bermaksud jalan. Dao bermaksud kekosongan dalam segala perkara, iaitu pegangan hidup terhadap Dao dapat memikirkan segala keinginan dan pertikaian. Daoism diasaskan oleh dua tokoh falsafah yang agung, iaitu Laozi pada tahun 604 Masihi hingga 470 Masihi dan Zhuangzi pada tahun 360 Masihi hingga 286 Masihi. Taoism terdiri daripada dua cabang yang utama, iaitu falsafah Dao dan agama Dao. Laozi merupakan seorang ahli falsafah kuno yang hidup pada abad ke-5 Masihi. Menurut kitab Siji, nama asal Laozi ialah Li Er. Gelaran Li Er bererti budak tua. Terdapat kabar angin dan legenda yang mengatakan beliau berada di dalam perut ibunya selama 82 tahun. Apabila beliau lahir, beliau dalam keadaan yang tua. Oleh itu, gelaran Laozi juga dikaitkan dengan guru tua yang bermaksud orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tinggi. Beliau menyebarkan falsafahnya setelah beliau meletakkan jawatannya apabila kemerosotan destinasi Zhao. Laozi telah menulis sebuah buku yang berjudul Dao Di Jing yang mempunyai 5,000 huruf Tionghoa dalam 81 bab. Dalam buku Dao Di Jing, ajaran yang ditekankan oleh Laozi ialah keharmonian alam semesta. Seterusnya, makna Dao. Dalam buku Dao Di Jing, konsep Dao merujuk kepada 4 perkara penting, iaitu konsep Dao berarti jalan. Perkara pertama dalam konsep Dao adalah bermaksud asas, jalan atau cara kejadian bagi semua benda hidup dan benda-benda alam semesta dunia. Pegangan hidup terhadap Dao membolehkan menyingkirkan segala keinginan dan pertikaian jiwa dan sifat tenang, tidak berbala, bersifat lemah lembut dan berabadi. Mereka juga mempunyai keinginan terhadap kehidupan yang sederhana seperti seorang yang bertapa. Mereka juga tidak berbentuk yang mampu mempengaruhi alam semesta. Dao juga dipercayai telah wujud sebelum kewujudan alam semesta dan setiap kehidupan dalam alam semesta mempunyai hubungan dengan Dao. Perkembangan Dao ini juga adalah secara semajadi. Dao juga adalah dasar pengembangan untuk menjadi dewa dan mencapai keabadian. Mereka mempraktikkan Dao dengan cara bertapa di kawasan pendalaman untuk mengelakkan diri dan terlibat dalam politik.
Seterusnya, mereka juga memberi kebaikan dengan memperbaiki diri dan hati yang bersumbernya oleh sifat tamak, dan mereka tidak menimbulkan bahaya di dalam golongan masyarakat, kepada golongan masyarakat. Dao juga melahirkan sesuatu, dan sesuatu yang dilahirkan itu akan melahirkan yin dan yang. Yin dan yang akan saling mempengaruhi untuk menghasilkan tenaga atau kuasa. Persoalan tentang kehidupan Taoisme ialah memerintah dan membentuk jati diri. Memerintah merujuk kepada cara seseorang raja memerintah dalam sebuah negara untuk membentukkan jati diri seseorang. Seterusnya, pergaulan. Cara bagaimana seseorang untuk mendapatkan keamanan dalam kehidupan. Seterusnya ialah membentuk jati diri, iaitu tidak boleh mementingkan diri. Haruslah menunjukkan kelakuan yang tulus, jujur dan tidak boleh mempunyai sikap yang tamak untuk membentuk jati diri. Seterusnya, sifat jimat cermat dan bukan dari aspek harta benda tetapi dari aspek spiritual. Seterusnya, Wu-wei. Apa itu Wu-wei? Wu-wei ialah minat orang yang mempelajari ajaran Dao semakin berkurang dan akhirnya mencapai tahap Wu-wei. Wu-wei ni sebagai melakukan tindakan pasif dalam dunia sosial. Wu-wei juga sebagai sikap menunggu perubahan alami dari hal-hal yang ada. Wu-wei juga mempunyai konsep semula jadi atau sebagai sifat yang tidak bergiat, iaitu contohnya mengamalkan aksi yang semula jadi, iaitu tidak mempunyai kehendak diri sendiri. Ia juga menggalakkan segala perkara yang berlaku dalam keadaan natural serta membenarkan hal-hal itu berkembang dan berlaku secara spontan. Akhir sekali ialah yin dan yang. Lambang yin yang mempunyai maksud masing-masing. Yin membawa maksud feminin, manakala yang membawa maksud maskulin. Warna putih mewakili yang dan warna hitam mewakili yin. Simbol ini menunjukkan keseimbangan antara dua kekuatan.